92 tu memang kita buat kuah, kita jual pecel. Lepas tu 94 tu memang kita komersialkan kuah pecel. Tapi bila time nak raya, mak selalu gunakan kuah pecel tu, dia buat kuah ketupat sate. So berkawah-kawah lah ni periuk nak jual kuah sate yang dah siap. Jadi dia fikir macam mana nak balik raya ni, kalau dah hari raya pun, malam raya pun orang duk nak cari kuah kacang yang dah siap tu. Macam mana dia nak create satu kuah kacang ketupat sate yang kering, yang sama macam kuah pecel, boleh tahan setahun. Jadi dia cuba buat R&D sendiri. Dia cuba buat R&D sendiri apa semua. Itu selepas 4 tahun 98 macam tu. Baru dia start create kuah ketupat sate. Bila buat kuah ketupat sate ni dapat buat kering macam tu, senang lah. So kita buat pasaran sekali lah. Kuah pecel pun jalan, kuah ketupat sate pun jalan. Pada mula-mula memang orang tak terima kuah ketupat sate ni sebab orang dah rasa kuah pecel ni lah yang sedap. Ada juga customer yang memang tak nak rasa kuah ketupat sate ni. Kuah pecel ni, kau buatlah kuah pecel. Lama-lama mak kata dah tak mampu dah nak raya, nak balik kampung semua. Kau belilah kuah ketupat sate ni. Tapi nampaknya sekarang kuah ketupat sate ni dah boleh menandingi kuah pecel lah. Untuk pasaran antarabangsa sebelum ni memang dah pernah pergi ke London, dah pernah pergi ke Mekah, pernah pergi ke China juga. Tapi benda tu dalam kuantiti yang tak banyak lah, sikit. Tapi sekarang ni kita dalam proses untuk, bukan dalam proses untuk hantar, tapi memang kita dah hantar produk ke Ireland dan juga ke Jepun. Apa yang telah Pharma bantu banyak sebenarnya. Dari segi marketing tu adalah satu bantuan yang cukup besar pada saya. Diorang buat pasaran, hantar ke kedai-kedai, agro bazar. Jadi diorang ambil barang saya, diorang pasarkan dengan cara buat marketing macam tu lah. Pada masa yang sama, awal-awal tahun penubuhan syarikat pun memang Pharma ada beri bantuan lah, bantuan dari segi pembungkusan. Yang patutnya paling tidak saya mesti kena ada 4 orang staff untuk proses goreng, proses dan juga packing. Kalau untuk satu masa kita perlukan 12 orang. Tapi sekarang saya ada 5 orang staff lah. Kita dah start buat stok daripada bulan 11. Nak raya bulan 5, bulan 11 kita dah buat stok. Syukur Alhamdulillah saya punya stok bulan 2 pun dah tinggal berapa kotak je memang dah habis. Alhamdulillah masa PKP tu pun kita tak tahu macam mana sambutan dia, memang di luar jangkaan. Tahun ni dia takkan sama dengan tahun lepas. Itu saya pasti. Tapi kita tak tahu lagi apa yang akan datang. Kalau bulan Ramadan saja kita boleh cecah sampai 500,000 jualan. Kalau nak cerita tentang kelebihan produk, itulah produk saya ni senang nak dibawa sebab dia kering, senang nak disediakan, just bubuk air panas. Kalau rajin sikit kita tumis, kita masak. Dia tahan lama, boleh tahan 1 tahun lah. Sebenarnya dia boleh tahan setahun lebih. Setahun lebih sebab benda ni betul-betul buat kering dan kita buat bersih. Jadi dia kering. Tapi saya buat expired, dia hanya setahun sajalah. Pada saya sendirilah, saya berpuas hati. Saya menilai kejayaan saya menilai apa yang ada pada saya, apa yang saya nak, saya dapat. Itu yang saya boleh nilaikan. Saya tak nilaikan apa yang saya ada ni daripada award. Award tu adalah penghargaan orang kepada saya. Saya terima, alhamdulillah, saya syukur. Tapi yang tahu tu diri kita. Macam mana kita nak nilai diri kita ni berjaya ke tak berjaya. Pada saya, alhamdulillah, saya bersyukur. Apa yang ada, apa yang saya nak, saya dapat. Sekarang rasa saya nak makan yang mahal, saya boleh makan. Saya nak beli tu, saya beli. Kalau hari ni saya rasa saya nak beli emas, saya nak beli 20,000, saya beli. Itu pencapaian saya. Itu pada saya. Saya berpuas hati dengan cara macam tu. Sebagai peniaga pun kita nak kena, semua nak kena sekat. Nak makan tu tak boleh sebab mahal, nak beli tu tak boleh sebab mahal. Tak ada mana nak berniaga macam tu. Sebelum ni kan, saya tak pernah rasa macam saya perlu ada pelapis. Saya tak pernah fikir pun. Sebab bila saya fikir masa tu, saya pun dipaksa. Bila anak-anak sekarang ni jenis yang tak boleh dipaksa. Jadi bila tahap sekarang, umur saya sekarang ni, saya bila dah ada apa yang saya nak, saya dapat. Bila saya dah capai benda saya di luar yang sebelum ni saya tak fikir pun saya boleh dapat tahap macam ni. Jadi menjadikan saya rasa macam saya perlu ada pelapis. Itulah yang saya, untuk masa akan datang, saya rasa nak anak saya juga sambung bisnes saya. So, sebelum ni saya continue bisnes mak saya. So sekarang saya nak anak saya juga yang sambung, teruskan legasi ni kan. Dalam bisnes ni tak mudah-mudah je kita nak dapat terus jadi senang. Tak mudah.
Jadi melalui pertandingan RBC tu saya masuk, saya buat paperwork untuk menang 2 juta. Tapi saya tak dapat, saya dapat 300,000. Tapi saya ada perancangan saya untuk dapat 300,000 tu apa yang saya nak buat. So saya dapat 300,000 tu, alhamdulillah lah, sampai sekarang perniagaan saya masih berkembang. Masih berkembang. Memanglah semacam satu pencapaian tu yang saya rasa saya banggalah juga masa tu, sebab dalam ramai-ramai yang menyertai pertandingan tu, saya adalah salah seorang pemenang dia. Alhamdulillah. Dan baru ni 2019 ni saya dapat ikon kemas, di bawah kemas. Anugerah orang boleh bagi kita sebab orang menilai kita. Orang menilai kita dari segi macam mana bisnes kita berkembang. Tapi bisnes kita je yang tahu. Dalam perniagaan ni kita kena ada satu tahap disiplin lah. Disiplin, kita kena tepati masa. Dan yang penting pada saya, kita berniaga ni kita kena jujur. Jujur. Kalau kita, contohlah, saya dengan pembekal-pembekal saya pun, saya kena jujur. Kalau beli bahan mentah, kita berhutang dengan dia, kita kena laksanakan, kita kena bayar. Berniaga ni banyak ada sangkut paut tentang nilai-nilai agama tau. Nilai-nilai agama dalam diri kita kena ada sabar, kita kena disiplin, kita kena jujur, kita kena amanah. Macam tu juga yang saya cakap dekat pekerja-pekerja saya. Tolonglah bekerja dengan saya dengan jujur, dengan amanah, supaya apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan dapat memberi pulangan pada kita, pulangan yang baik. Orang yang betul-betul menyokong saya, orang kata tulang belakang saya lah dalam bisnes ni, tentulah suami saya, Cik Muhammad kan. Sebab dia sebenarnya dia orang pertama yang memang minat sangat dengan bisnes ni. Sebab dia kata dia memang minat bisnes. Kita orang pun memang belajar dalam bidang bisnes. Tapi antara saya dengan dia lah orang yang lebih banyak memikirkan macam mana kita nak kembangkan perniagaan kami. Hala tuju perniagaan kami di mana. Dia yang banyak bagi pendapat, bagi pandangan. So saya sebagai isteri ni, sebagai pembuat keputusan orang kata, dan sebagai punya pemilik syarikat, bersyukurlah sebab ada suami yang boleh sokong saya 100%, yang boleh bekerja sama dengan saya, yang boleh menjadi rakan saya, boleh jadi sahabat saya, yang boleh bagi bila buat keputusan. Kalau ada yang tak setuju, kita akan cari jalan penyelesaian sama-sama untuk mengatasi masalah dalam bidang bisnes ni lah. Alhamdulillah. Pengalaman pahit masa mak saya pun boleh meninggal tu, macam saya tak ada apa-apa tau. Saya tak ada apa-apa. So, bila kata-kata dia tu ternyang-nyang kan, jadi saya jadi macam satu semangat untuk saya nak teruskan perniagaan ni. Lepas tu saya fikir ni dari satu tanggungjawab. Jadi saya rasa saya perlu dan kena teruskan. Saya pernah lah kami berdua nak cari pasaran baru tau. Kami nak cari pasaran baru. Masa tu pernah orang tanya dengan kami, you muda sangat buat bisnes, boleh ni ke? You punya bisnes boleh maju ke? You punya barang ni ada orang mau beli ke? Masa tu ya Allah, tak nak cakap lah, rasa macam satu utama yang kuat lah pada diri ni. Ya Allah, masa tu macam adakah ada orang ke nak beli barang kita ni apa semua. Macam orang tak, memang masa tu orang tak yakin orang muda boleh berniaga. Tapi sekarang banyak orang muda boleh berniaga, orang dah boleh terima dah benda ni. Masa saya awal tahun 2007 macam tu, orang susah nak terima orang berniaga ni, orang muda berniaga ni susah nak terima. Masa tu muda, baru 27 tahun. Jadi orang memang tak yakin nak ambil barang kita, orang tak yakin. Masa tu pasaran kita tak berapa luas lagi, orang tak yakin. Nak cerita daripada segi persaingan, kalau dulu tahun 94, mak saya seorang je buat Pokok Cakap Malaysia ni. Dia seorang dia yang buat. Memang tak ada lagi sebab mak saya terlibat dengan banyak agensi macam Jabatan Pertanian, Pharma. Masa tu memang tak ada lagi orang buat kuah kacang yang hantar dekat kedai-kedai buat secara komersial. Kira macam dia seorang lah orang pertama yang buat. Tapi saya nampak pesaing sekarang ada disebabkan orang tengok kita. Orang tengok kita, nampak kita, oi orang tu dia untuk buat kuah kacang je, boleh jual, boleh beli kereta, boleh beli tu, boleh beli ni kan. Hidup dia tengok okey, perubahan hidup daripada susah dulu, memang susah, dan sekarang nampak dah orang mana orang yang nampak kita, orang yang dekat dengan kita kan, yang menilai kita. Jadi saya rasa benda tu memang ada potensi, dan tentulah bila ada potensi, orang lain akan tiru kita, orang lain akan ikut cara kita. So benda
dari segi persaingan tu memang ada lah. Memang ada. Sekarang ni bukan nak kata jauh-jauh kita dekat-dekat satu kampung ni pun ada orang yang buat kacang. So bila dia nampak kita boleh pergi, dia orang akan follow. Tapi persaingan tu secara tak langsung dia macam satu suntikan tau pada kita. Jadi semangat bagi kita. Okey, kalau dia buat okey, kita dah ada pesaing, kita dah sedar kita dah ada pesaing. So okey, macam mana kita nak bagi lain sikit daripada pesaing kita? Kita macam kita special sikit daripada pesaing kita. Itulah yang kita kena buat. Kita kena kita kena lebih kata macam ni lah, saya buat peraduan, saya buat lain sikit daripada cara macam mana orang nak ni kan. Macam nak tarik customer. Okay, customer dah pernah rasa orang lain punya, so nak tarik yang Jabir Masuk punya macam mana. Macam tu sebagai target kita untuk masa akan datang. Supaya kita apa? Supaya kita sekarang bekerja keras, buat lagi. Itulah sebabnya kenapa yang kita letakkan kita nak jadi sama kacang nombor 1 kat Malaysia. Sebab kita pun jaga kualiti, apa semua kan nak bagi maintain rasa dia. Daripada dulu sampai sekarang orang kata biar saya nak orang cakap daripada dulu sampai sekarang rasa dia tetap sama.